tengok supaya cikgu boleh ambil kehadiran siapa yang hadir pada pagi ini. Kalau yang ada yang tak hadir, kalau yang tak sempat, kalau ada kawan-kawan kamu beritahu yang tak sempat, nanti cikgu akan bagi quizzes lah kepada orang. Okey, kita mulakan. Sedangkan awak dah semua dah ramai sikit, kita mulakan pada pagi ni sebab 11.30 nanti baru cikgu akan masukkan ada seorang cikgu, dia akan tengoklah dalam ni. Okey, jadi cikgu harap awak semua boleh jaga kelakuan dan aktiflah dalam kelas. Okey. 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 Okey, kita mulakan kelas kita pada pagi ni. Minggu lepas cikgu ada bagi quiz, ada bagi quiz dan kelas mengenai topik 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Itu topik yang keempat dalam kutek. Topik yang keempat. Boleh nampak tak? Okey, dalam topik 4 ni, boleh nampak ke slide cikgu? Nampak cikgu. Okey. Sebelum saya lupa cikgu, kelas kita pada pagi ni, kita ada 2 kelas, iaitu dari pelajar ETN dan pelajar KSK. Ada beberapa orang pelajar KSK, saya tengok dah masuk. Jadi nanti awak bolehlah berkenalan sama sendiri kalau ada masalah. Dan cikgu nak minggu depan hari Selasa pun, contohnya hari Jumaat, macam hari ni, cikgu nak buat sebab ada penyediaan juga daripada macam Nazir lah, kira macam tu lah. Nanti dia nak buat pada hari Selasa. Jadi untuk pelajar ETN, kan cikgu kelas dengan awak pada hari Jumaat. Hari Selasa awak kelas apa? Pada pukul 9 pagi. Pelajar ETN? Kejap cikgu. Okay. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Untuk kelas ETN, awak kelas apa pada hari Selasa jam 9 pagi? 9 sampai 10 pagi. Sepatutnya cikgu nak buat kelas macam hari ni, hari Jumaat, masa yang sama juga. Tapi Nazir tu cakap dia suruh anjakkan pergi hari Selasa. Boleh ke? Ada core abilities cikgu. Pukul 9 sampai pukul 10. Oh, siapa ajar core ability? Cikgu Fatin. Oh, Cikgu Fatin. Okey. Jadi awak ada Google Meet dengan dia lah? Jarang. Oh, jarang. Jadi dia selalu bagi tugasan ke macam mana? Tugasan. Untuk core ability kalau dia tak buat GM. Kadang-kadang tak bagi. Okey. Kalau macam tu, contohlah kalau hari tu awak tak ada GM, cikgu harap untuk pelajar ETN. ETN kan? Betul kan? ETN hari kan? Betul. Jadi cikgu harap kalau tak ada GM time tu, awak boleh masuk sekali dengan pelajar KSK. So time tu cikgu ajar pelajar KSK Sains 9 sampai 10. Tapi cikgu rasa sikit.
terlalu sedikit. Jadi cikgu nak gabungkan kelas macam ni lah, macam hari ni. Jadi boleh Nanti cikgu akan bagi link dalam grup. Boleh. Okey. Jadi kita masuk topik kita iaitu topik yang keempat iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Dalam topik 4 ni, cikgu ada beritahu hari tu ada beberapa subtopik. Dan kita dah mula subtopik 4.1, 4.2 dah. Kita dah belajar 4.1 dan 4.2. Mungkin ada yang tak sempat masuk hari tu untuk topik 4.1 dan 4.2. Jadi kita ulang kaji sedikit mengenai topik tersebut. Topik ni teknologi hijau dalam melestarikan alam kita. Jangan dapat 2 jam lagi. Okey, dalam topik 4.1, tajuk dia adalah, subtopik itu adalah kelestarian alam sekitar. Di situ kita ada belajar mengenai konsep teknologi hijau. Jadi yang sekarang cikgu harap awak boleh prepare kertas ke buku nota yang cikgu dah suruh awak sediakan untuk kelas sains. Awak boleh tulis dalam tu konsep teknologi hijau ni. Cikgu ulang balik, teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan ataupun sistem untuk memelihara alam sekitar. Dan di sini yang pentingnya, dia boleh mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Itu adalah konsep teknologi hijau. Kemudian kita juga ada belajar mengenai dasar teknologi hijau kebangsaan. Dasar teknologi hijau kebangsaan ada 4. Okey, siapa yang ada masuk kelas hari tu boleh beritahu apa 4 dasar teknologi hijau kebangsaan tu? 4 tonggak dia tu. Siapa yang ingat? Tak ada? Cikgu nak ada masuk kelas hari tu. Sisi, boleh beritahu cikgu 4 tonggak tu, 4 dasar teknologi hijau kebangsaan. Sisi ada? Saya Ingat tak? Ya. Okay, yang lain ada yang ingat? Dasar. Okey, cikgu sebut yang 2 yang pertama, awak dah sebut 2 yang kedua. Yang pertama tenaga dan yang kedua alam sekitar. Okey, awak sebut yang ketiga dan keempat. Yang ketiga dan keempat dia apa? Yang pertama tadi tenaga, yang kedua adalah alam sekitar. Cikgu, sorry cikgu, saya baru masuk. Okey. Angin dengan tu Pak Cikgu. Yang mana? Bukan angin. Yang bukan. Apa Yang soalan? lain. Apakah 4 dasar teknologi hijau kebangsaan? Oh, okey Cikgu, dapat. Okey. Ekonomi dan sosial. Yes. Jadi kalau yang keempat tadi, pertama tenaga, yang kedua alam sekitar, yang ketiga ekonomi dan yang keempat adalah sosial. Okay. Lepas ni ada cikgu yang masuk, jadi awak behave Jadi 4 tu adalah tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Lepas tu, minggu lepas juga cikgu ada tunjuk awak video berkenaan dengan kecekapan tenaga. Satu kempen untuk memberi kesedaran mengenai kecekapan tenaga.
di mana kempen tu, video tu dia tunjukkan apa, ada stiker yang ada bintang-bintang tu, ada 5 bintang. Kalau awak pergi awak punya apa nama, peti ais tu, di sana ada bintang. Kalau semakin banyak bintang dia, semakin dia cekap tenaga ataupun dia mesra alam. Dia mesra alam. Itu maksud dia. Lepas tu awak ada belajar, ada beberapa sektor dalam teknologi hijau. Ada 7 sektor dalam teknologi hijau. Sila sebutkan seorang satu. Siapa yang boleh jawab? Apa sektor dalam teknologi hijau? Sebutkan sektor dalam teknologi Sektor. hijau. Okey, Siti satu. Soalan? Sektor pertanian dan perhutanan. Sektor pertanian dan perhutanan. Okey, betul. Lagi? Aira? Yen siapa? Kong kah? Mendi kah? Siapa Yen? Eren juga Eren. Oh, Ren. Okey. Sekejap, siapa ni? Mendi. Okey, sektor bangunan. Okey, betul Mendi. Lagi, sektor apa? Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Yes, Seliman. Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Lagi, 3 dah sebut yang Cikgu ulang tadi. Sektor tenaga. Sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, jadi 5 dah kan. Sektor Nabil sebut sektor tenaga. Dayang sebut sektor teknologi maklumat dan komunikasi. 5 dah. Ada 2 lagi. Sektor bangunan. Sektor perindustrian dan pembuatan. Oh, perindustrian dan pembuatan. Okey, betul. Lagi satu. Sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan. Yes. Jadi, Cikgu ulang balik. 1, sektor tenaga. Yang kedua, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Ketiga, sektor pertanian dan perhutanan. Yang keempat, sektor pengangkutan. Yang kelima, sektor bangunan. Keenam, sektor perindustrian dan pembuatan. Dan yang terakhir adalah sektor teknologi maklumat ataupun TNK. Kemudian awak ada belajar lagi dalam sektor tenaga. Awak ada belajar isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Contohnya seperti kehabisan sumber bahan api fosil. Itu antara isu dia. Isu sosio-saintifik seperti kehabisan sumber bahan api fosil. Selain itu, perubahan iklim global. Selain itu, pemanasan global. Ini antara 3 isu sosio-saintifik yang kita bincangkan pada minggu lepas dalam sektor tenaga. Jadi untuk menangani ketiga-tiga isu sosio-saintifik ini, ada beberapa aplikasi telah dilaksanakan untuk menangani isu ini. Antaranya adalah seperti apa? Contohnya, siapa dapat jawab ni? Danish? Danish? Ada? Apa tadi soalan juga? Apakah antara aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga? Pencegahan dan pengurangan. Pencegahan dan pengurangan? Pencegahan dan pengurangan apa? Penggunaan digalakkan untuk meminimumkan penggunaan kertas dengan menggunakan semula kertas terpakai atau menggunakan kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Okey. Betul, tapi itu kurang tepat Denis, sebab yang tu tadi tu adalah untuk sektor pengurusan sisa dan air sisa. Kalau kertas dia dalam pengurusan sisa dan air sisa yang kita akan belajar. Yang ni yang cikgu sebut ni soalan cikgu untuk sektor tenaga. Tapi bagus, cubaan yang baik. Okey, antara aplikasi dia selain
Yang kita bincang minggu lepas, ingat tak macam cikgu ada bagi tahu Sarawak ada buat perkhidmatan bas hidrogen. Pernah dengar? Sarawak ada buat perkhidmatan bas hidrogen secara percuma. Itu adalah antara salah satu daripada aplikasi untuk menangani isu sosio-saintifik. Sebab kan salah satu isu sosio-saintifik tadi adalah kehabisan sumber bahan api fosil. Contohnya seperti petroleum. Jadi kita perlu tenaga yang boleh diperbaharui. Kita perlukan tenaga yang kita boleh buat sendiri. Jadi contohnya seperti sumber tenaga hidro pun boleh. Tenaga hidro pernah dengar? Ya, ada di Bakun. Cikgu dah beritahu juga pada minggu lepas kan. Boleh guna sumber tenaga solar, boleh guna sumber tenaga angin dan boleh guna sumber tenaga geoterma. Itu adalah antara aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Okey. Kita dah habiskan ulang kaji, jadi kita masuk kepada subtopik kita yang ketiga, 4.3 iaitu sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Boleh tengok slide-nya. Ini subtopik kita yang ketiga untuk topik yang keempat. Jadi isu sosio-saintifik dia. Masyarakat perlu peka dalam menguruskan sisa pekerja serta air sisa. Macam mana boleh terjadinya isu ini? Disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan sosio budaya, itu satu. Terjadinya peningkatan prasarana dan ekonomi. Dua, dan ketiga peningkatan bilangan penduduk di dunia. Jadi kesemua ni dia boleh meningkatkan pembuangan pepejal dan sisa air sisa. Contoh dia. Awak tengok gambar ni. Ini adalah antara contoh sampah sarap yang dibuang dalam sungai, dalam laut. Kumbahan sisa kimia dan sampah sarap dibuang ke dalam sungai dan air laut yang boleh mengganggu ekosistem sungai dan laut serta kawasan yang berhampiran. Jadi sisa kumbahan dan sisa kimia ni yang dibuang ke dalam sungai dan laut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dia boleh menjejaskan kualiti air dan juga boleh membahayakan kehidupan akuatik. Awak pernah selalu kan, kalau dulu dalam iklan ke apa ada orang tunjukkan yang penyu termakan plastik. Kesian kan? Ada juga cikgu tunjuk dalam gambar minggu lepas tu. Jadi itu adalah antara kesan-kesan daripada sisa pembuangan sisa dan bahan sisa oleh pihak yang bertanggungjawab ni ke dalam sungai, laut dan sebagainya. Yang kedua, contoh yang kedua, ini isu sosio-saintifik dia. Isu sosio-saintifik yang pertama ni adalah pembuangan air sisa ke sumber air. Itu adalah contoh isu sosio-saintifik yang pertama. Isu sosio-saintifik yang kedua. Ni hari tu kita sekarang ni tengah raya kan. Jadi time bulan puasa lah. Raya ni pun ada juga. Tapi bulan puasa lah kita selalu dengar mengenai pembaziran makanan. Kita selalu dengar mengenai peningkatan pembuangan sisa pepejal daripada makanan yang dibazirkan. Jadi sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik ini boleh menyebabkan pencemaran alam kita. Satu banyaknya sampah sarap. Jadi ini boleh membawa kepada peningkatan gas rumah hijau dan boleh menyebabkan pemanasan global. Itu isu sosio-saintifik yang kedua, peningkatan pembuangan sisa pepejal. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Isu sosio-saintifik yang pertama tadi apa? Cikgu sebut. Iman? Nabil? Rafiq? Perubahan gaya hidup Apa dia? Pada sisi, cikgu tak dengar, tak jelas. perubahan gaya hidup sosio budaya.
Perubahan. Okey, yang itu sebenarnya adalah faktor. Itu faktor. Bagus, tapi itu faktor. Isu sosial saintifik yang cikgu tunjuk gambar yang penting. Tak gambar yang ada banyak sampah tu dalam air. Jadi itu adalah isu saintifik yang dimaksudkan. Penggunaan air sisa ke dalam sumber air. Jadi macam mana dia jejaskan? Dia jejaskan apa? Apa terjadi dengan air? Kotor. Kotor. Tercemar. Yes, tercemar. Dia punya kualiti air tu dia menurun. Air tu dah tak ada kualiti dah. Okey. Yang kedua adalah peningkatan pembuangan sisa pepejal. Yang cikgu baru sebut. Daripada pembaziran makanan. Itu adalah isu yang kedua, peningkatan pembuangan sisa pepejal. Sorry. Yang itu ini gambar yang seterusnya. Ni tadi. Pembuangan sisa pepejal ni. Penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal boleh menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau dan menyebabkan perubahan iklim dunia. Ini gambar dia. Yang ketiga, ni tadi. Pengurusan sisa makanan. Jadi pelupusan sisa makanan yang tak sempurna ini dia boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar yang teruk. Dia juga boleh menyebabkan haiwan perosak seperti lipas dan tikus berkumpul. Jadi boleh menjejaskan kesihatan manusia. Kemudian persekitaran bandar juga turut terjejas sebab adanya sampah dan sisa makanan yang bertaburan dan berbau busuk. Pencemaran bau. Yang berlaku pengurusan sisa makanan. Itu isu sosial saintifik yang ketiga. Isu sosial saintifik yang keempat adalah tadi, siapa dah sebut tadi pasal kertas tadi. Aku lupa dah siapa yang sebut tadi. Mengenai kertas. Ini adalah penggunaan sumber Saya cikgu. semula jadi. Danish yang sebut tadi. Ini adalah, itu dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Contohnya seperti penggunaan sumber semula jadi. Ini adalah antara isu-isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jadi kertas yang dihasilkan daripada sumber semula jadi ini, dia dihasilkan daripada pokok. Jadi permintaan yang tinggi terhadap kertas menyebabkan banyak pokok-pokok ditebang. Jadi dia juga merupakan salah satu penyumbang utama kepada penambahan sisa pepejal. Okay, jadi macam mana? Bagaimana kita nak kurangkan, macam mana kita nak apply teknologi hijau? Macam mana kita nak kurangkan isu sosial saintifik tadi tu? Kita boleh buat pencegahan dan pengurangan, contohnya seperti minimumkan penggunaan kertas, guna semula kertas, guna apabila perlu sahaja dan sediakan makanan mengikut keperluan untuk mengelakkan pembaziran. Okay. Yang kedua, pengasingan dan kitar semula. Ini dah masuk dalam aplikasi ya. Yang pertama tadi pencegahan dan pengurangan. Yang kedua ni adalah pengasingan dan kitar semula. Jadi awak boleh baca sini seranan kerajaan sejak 2015 untuk dapat mengurangkan pembuangan bahan kitar semula dan mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Yang ni kita boleh tengok dalam iklan juga, kita selalu tengok recycle tu. Kan kita ada tengok ada tong sampah, ada beberapa tong sampah yang berlainan warna yang disediakan untuk setiap jenis pembuangan bahan kita yang boleh dikitar semula. Jadi kempen-kempen seperti inilah yang banyak diadakan untuk menyedarkan kita sebagai masyarakat tentang kepentingan proses kitar semula. Itu adalah aplikasi yang kedua. Pengasingan dan kitar semula. Aplikasi yang ketiga adalah rawatan dan pemprosesan.
proses biologi dia lah membolehkan sisa-sisa ini diubah kepada bahan organik seperti baja organik dan menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga boleh baharu ataupun biogesim. Yang keempat, tolak, kurangkan, guna semula, sisa semula dan pemulihan ataupun seperti 5R. Aplikasikan 5R. Cikgu ulang balik, aplikasi yang pertama tadi pencegahan dan pengurangan. Yang kedua, pengasingan dan kitar semula. Yang ketiga, proses biologi dan rawatan sisa buangan. Yang keempat ni adalah aplikasi 5R. 5R ni, R yang pertama tu maksud dia refuse. Refuse maksud dia tolak. Kita, contohnya macam kita boleh elakkan daripada menerima botol daripada sampel. Contoh awak cuba produk kan, awak guna botol tu, elakkan daripada terima tu. Ataupun kalau pergi kat mall kan, orang selalu bagi kertas tu kan, bagi kertas kecil-kecil tu, kalau boleh elakkan terima. Sebab lepas tu nanti awak buang kan, jadi sampah kan. Jadi sini konsep 5R macam ni lah. Yang pertama tu tolak, elakkan daripada menerima botol, risalah atau kertas yang diberikan jika mengunjungi program pelancaran atau melalui gerai ataupun butik di pusat beli belah. Yang kedua adalah reduce. Tadi refuse. Yang kedua reduce. Reduce ni maksud dia kurangkan. Kita boleh kurangkan penggunaan bahan yang kita tak boleh kita semula. Contohnya beg plastik. Kalau kat Miri tu ada banyak supermarket yang kita boleh tengok aplikasikan benda ni. Dia kurangkan penggunaan plastik. Okay, contoh macam cikgu selalu nampak di Everwin lah. Siapa selalu beli barang di Everwin? Hello? Tak pernah, cikgu. Tak pernah? Oh, Abraham bukan orang Miri ke? Orang Miri lah saya, cikgu. Wih, tak pernah pergi Everwin? Okay, kalau ada yang Cikgu perasan. pernah. Pernah, okay Rafiq. Tapi Imat tu. Apa Imat? Imat pun ada juga kan, dia kadang-kadang dia buat hari yang tak boleh guna plastik kan? Bawa Ada beg Imat, cikgu. sendiri. Imat ada Cikgu beg. yang dia orang suruh guna kotak bawa balik. Dia guna kotak ataupun kalau ada beg boleh bawa sendiri dari rumah. Itu adalah salah satu contoh aplikasi 5R dalam kehidupan. Jadi dia kurangkan penggunaan plastik. Itu 5R yang kedua. Yang ketiga adalah reuse. Reuse maksud dia guna semula. Dia boleh guna semula. Contohnya tadi macam kalau awak sebagai student awak selalu guna kertas kan. Okey, kertas ada dua bahagian kan. Jadi bahagian yang atas tu awak dah guna, awak boleh reuse balik. Guna bahagian yang belakang yang awak tak guna tu. Boleh guna semula. Menggunakan barangan yang terbuang untuk dimanfaatkan menjadi barangan lain. Contohnya juga yang lainnya adalah seperti tayar kenderaan yang dah rosak. Ini reuse yang dah rosak, awak boleh jadikan dia sebagai pasu bunga. Tayar tu tadi boleh jadikan sebagai pasu bunga. Kalau ada botol-botol kat rumah, botol minuman plastik tu awak boleh jadikan bekas tempat letak alat tulis tu. Jadi awak boleh reuse dia. Yang ketiga adalah recycle. Kitar semula. Boleh proses lagi bahan buangan menjadi produk baru. Contohnya surat khabar lama tu boleh proses untuk dijadikan kertas putih yang baru dan sedia untuk digunakan sebagai kertas tebal. Apa tu kertas tebal? Kertas yang baru lah. Itu yang keempat, recycle. R yang keempat. R yang kelima adalah recovery, pemulihan. Pemulihan ni dia pulihkan bahan kepada fungsi yang asal. Contohnya, kita boleh gunakan contoh kertas tadi juga. Gunakan fungsi asal dia juga. Jadi ini adalah konsep 5R. Iman masih ada kat dalam ni?
Tak ada Abraham? Ada. Abraham, sebut apa tadi 5R? Reuse, Reuse. Lagi? reduce, recycle, Reduce. Recycle. 2 lagi. reject, Yes. repair. Okay. Repair. Okay, boleh lah. Betul, boleh. Recovery itu. Okay, bagus Abraham. Okay, bagus. Itu adalah konsep 5R. Cikgu harap yang lain pun boleh ingat ni. Jadi kita selesaikan. Nanti lambat. Okey, kita jawab soalan ni. Nyatakan 2 isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Cikgu nak siapa? Alexius orang pertama tadi. Alexius masih bersama? Tak ada? Iman? Amirul Aiman. Iman lah kan? Okay. Amirul Syahmi? Ha? Okay, sebutkan 2 isu sosio-saintifik dalam pengurusan sisa dan air sisa. Pencemaran air. Pencemaran air, okey, boleh terima. Lagi 2, dia nak 2. Itu lagi? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Macam mana pencemaran udara? Penebangan pokok. Hutan. Hutan. Penebangan hutan? Kenapa dia boleh ada kaitan dengan pengurusan dan air sisa? Pencemaran air dengan pembuang sisa tidak terancam. Pembuangan sisa tidak terancam. Okey. Boleh diterima. Okey. Selain dari itu, okay, thank you. Syahmi kan tadi jawab? Ya. Okey, thank you Syahmi. Okey, Danish. Selain itu, sebutkan balik apa yang cikgu dah sebut tadi. Ada 4 cikgu sebut tadi contoh isu sosio-saintifik. Danish? Hana? Dayang Hana? Pengurusan dan penguraian sisa pepejal Okey. dan kertas tu, Cik. Kertas. Penggunaan sumber semula jadi. Itu contoh yang kertas tadi tu. Satu lagi, boleh sebutkan juga pengurusan sisa makanan. Kan pembaziran makanan tadi tu. Itu adalah salah satu isu sosio-saintifik. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, nyatakan 2 cara bagi menangani permasalahan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Macam mana cara nak tangani isu tadi dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ni? Awak boleh? Maksud soalan ni dia suruh awak sebut aplikasi tadi tu. Kan kita tadi kita sebut isu sosio-saintifik kan. Kemudian kita ada tengok juga aplikasi teknologi hijau dia. Jadi macam mana bagi cikgu 2 cara untuk menangani permasalahan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ni. Kong? Kong, are you there? Kong Yap? Ya, Cikgu. Okey. Boleh bagi cikgu 2 cara untuk menangani permasalahan ni? Okey, tak dapat. Menggi? Boleh tolong? Buangan ketenaga. Sisa buangan. Iman, sisa buangan. Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jadi apa aplikasi dia?
Lagi yang lain, Mark? Mark Ryan? Apa contoh aplikasi teknologi hijau ni dalam menangani isu sosio-saintifik? Saintifik mengenai sektor pengurusan sisa dan air sisa. Mark? Okey, Nabil lah. Pencegahan dan pengurangan, betul. Lagi? Mas? Pengasingan dan kita semula. Yes, betul. Pengasingan dan kita semula. Siapa yang jawab tadi? Aaron. Okey, bagus Aaron. Lagi? Yang kita dah sebut tadi Abraham ada sebut 5 tu, itu apa? Tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan pemulihan atau 5R. Yes, aplikasikan 5R. Itu adalah cara untuk menangani permasalahan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, bagus. Kemudian kita masuk ke topik yang seterusnya, iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Untuk sektor pertanian dan perhutanan ni, semua dah ada buku teks ke? Ada yang belum dapat buku teks? Okey, bagi yang belum ada buku teks, yang awak tak ada, cikgu belum bagi awak buku teks lagi, awak belum dapat lagi, awak boleh rujuk internet. Cikgu nak untuk topik ni, cikgu bagi 5 minit sahaja. Lepas ni, kita akan bincang sama-sama. Cikgu nak awak cari apa antara isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Cikgu bagi 5 minit, boleh? Boleh. Okey, cari sekarang Cikgu nak seorang jawab satu. Seorang satu. Isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Sekali dengan aplikasi dia, sekali aplikasi teknologi hijau. Macam mana dia tangani? Macam mana apa cara dia untuk menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan? Ulang balik. Cikgu nak awak cari isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Dalam sektor pertanian dan perhutanan. Isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Dan aplikasi dia dalam menangani isu ini.
Hai darling, selamat datang. Okey darling, sekarang ni cikgu bagi masa tadi kepada kawan-kawan awak untuk cari apa isu sosial saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Apa dia isu sosial saintifik dia cari. Kemudian sekali dengan dia punya aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan ini. Jadi awak boleh rujuk buku boleh. Kalau tak ada buku awak boleh guna internet. Okey, awak ada 2 minit lagi. Okey, masa dah tamat. Kita nak jawab dulu. Apa antara contoh isu sosial saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan? Cikgu, Ha, kalau pembalakan kayu pun sama ke cikgu? pembalakan betul? Betul? Boleh? Boleh? Lepas tu cara menangani dia menanam semula pokok-pokok untuk Yes. mengekalkan spesies dia. Yes, betul. Kejap, Yen Yen siapa tadi? Ulang balik siapa Yen Yen? Saya Aaron cikgu. Aaron. Kejap, Aaron. Okey, bagus. Okey, Aaron, thank you. Bagus. Itu Sama. salah satu daripada isu dan aplikasi dia, betul. Contoh penebangan pokok kan, ataupun penerokaan hutan tak terkawal. Aplikasi dia macam mana? Dia buat penanaman semula. Okey, bagus. Selain itu, Penerokaan hutan. penebangan hutan. Okey. Penerokaan hutan. Penerokaan hutan. Betul kah? Ha. Penerokaan hutan yang macam mana tu? Macam Dia buat hutan tu jadi apa? Okey, maksud Syahmi, cikgu rasa cikgu faham maksud Syahmi tu. Penerokaan hutan tu maksud dia buat hutan tu, contoh dia buat jadi tempat penempatan baru. Kan, dia buat jadi jalan raya kan. Tu kan Ya. maksud Syahmi? Ya. Okey. Okey, jadi aplikasi dia macam mana? Mana mewartakan aplikasi banyak lagi hutan? kawasan hutan simpan. Yes, ya betul. Mewartakan banyak hutan simpan. Okey, bagus. Thank you. Syami lagi? Penggunaan racun serangga dan baja kimia. Penggunaan racun serangga dan baja kimia. Okey. Bagus. Macam mana dia boleh menyebabkan dia jadi isu? Kenapa pula tak boleh nak guna racun serangga? Okey, macam mana dia? Ia akan menyebabkan tanaman tercemar. Yes, menyebabkan tanah tu tercemar sebab pH dia berubah. Jadi bila pH tanah dia berubah, dia jadi tanah tu jadi tak subur.
Jadi aplikasi dia macam mana Siti? Merawat dan memproses sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos. Yes, thank you, betul. Okey, betul lah. Dia boleh merawat sisa dan contohnya jadikan dia sebagai baja kompos. Guna baja kompos. Okey. Lain? Thank you Siti. Lagi? Pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka. Okey? Boleh? Betul? Siapa jawab tadi? Siapa tadi? Saya. Abraham. Abraham. Okey. Okey, betul. Pembakaran terbuka. Jadi macam mana nak apa dia punya aplikasi? Penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang. Okey. Okey, thank you Abraham. Betul lah, pembakaran terbuka. Kenapa dia tujuan asal pembakaran ni sebenarnya adalah untuk menyuburkan tanah. Tapi kesan dia tu, asap dia yang dihasilkan boleh menyebabkan masalah jerebu. Jadi itu sebab dia tak elok pembakaran secara terbuka. Okey, cikgu ulang balik setakat tadi ada 4 yang kawan awak bagi tahu. Satu tadi penerokaan hutan, penebangan hutan, okey. Penerokaan hutan 5 kan? 5 orang tadi. 5 ke 4? Ya, 4 yang awak dah sebut tadi. Penerokaan hutan 1. Jadi aplikasi dia penerokaan hutan tadi untuk buat jalan raya, untuk buat shopping mall. Jadi aplikasi dia yang boleh gunakan adalah kerajaan boleh wartakan sebagai hutan simpan. Kemudian ada penggunaan racun serangga dan baja kimia. Dia boleh mengubah pH tanah. Itu antara isu sosio-saintifik dia. Macam mana aplikasi untuk menangani dia? Boleh merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan bahan makanan ataupun baja kompos. Yang seterusnya tadi penebangan hutan. Ada juga yang sebut pasal penebangan hutan sebagai isu sosio-saintifik. Dan cara untuk menangani dia, aplikasi dia adalah boleh tanam semula pokok. Lagi lepas tu yang Abraham cakap tadi, pembakaran secara terbuka. Dan boleh aplikasi dia kita boleh buat kuasakan undang-undang. Okey, ada lagi yang lain yang nak tambah? Tidak ada sini tak? Tak ada cikgu. Ada nak tambah lagi tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, Priti tak ada nak tambah? Priti? Tak. Tak ada. Okey, Patricia tak ada? Cikgu, kalau yang menggunakan kaedah kawalan biologi tu boleh tak cikgu? Menggunakan kaedah kawalan biologi yang macam mana? Guna burung hantu dan ular sawah untuk menggantikan racun perosak. Bagi membunuh. Menggunakan burung hantu. Okey, boleh? Untuk sektor pertanian dan perhutanan kan? Okey. Boleh, itu adalah aplikasi dia kan? Good. Thank you Patricia. Andrea, ada lagi nak tambah? Andrea? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, Nabil? Tak ada. Tak ada. Mas? Rina? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, Mindy? Hana? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Okey, jadi seterusnya kita masuk
subtopik yang seterusnya itu sektor pengangkutan. Ini dah kita belajar tadi. Okey, kita jawab dulu soalan ni. Bagaimanakah kejadian? Boleh nampak tak slide cikgu? Boleh. Okey. Soalan pertama, bagaimanakah kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur boleh berlaku? Macam mana dia boleh berlaku? Siapa boleh jawab ni? Akibat tanah. Apa dia? Akibat hakisan tanah. Hakisan tanah. Okey, bagus. Itulah macam mana boleh terjadinya kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur. Sebabkan hakisan tanah tu tadi boleh disebabkan oleh pembalakan yang tidak terkawal. Dan hutan banyak ditebang, jadi tak ada yang boleh mencengkam tanah tu. Tak ada urat-urat pokok-pokok yang boleh mencengkam tanah tu dan menyebabkan terjadinya hakisan. Jadi hakisan terjadi, dia boleh menyebabkan tanah runtuh ataupun banjir lumpur. Yang kedua, nyatakan kesan penggunaan bahan baja kimia yang berlebihan dalam pertanian. Tadi Siti ada jawab tadi. Kesan penggunaan bahan baja kimia yang berlebihan dalam pertanian boleh mengganggu pH tanah, menyebabkan tanah tidak subur. Okey, yang ketiga ni, nyatakan dua kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan. Siapa boleh bantu? Siapa boleh bagi tahu kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan? Rasa tadi Apa cikgu? kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan. Tadi ada yang sebut tadi, saya lupa. Syahmi yang sebut Menguatkan tadi. kuasa undang-undang. Penguat kuasa undang-undang. Okey, lagi? Mewartakan hutan simpan. Okey, mewartakan hutan simpan. Lagi? Ada lagi satu. Mengadakan kempen kita semula. Mengadakan kempen kita semula ni. Jimatkan penggunaan kertas, kawal hadkan aktiviti pembalakan. Itu adalah antara kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan. Seterusnya kita masuk subtopik yang 4.5 iaitu sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan. Okey, isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan ni adalah contohnya 95% kenderaan hari ini guna petrol dan diesel dari petroleum. 60% petroleum digunakan untuk pengangkutan. Petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu akan habis digunakan. Okey, antara isu sosial saintifik ni adalah ni. Yang dia bagi tahu sini adalah peningkatan penggunaan kenderaan bermotor yang berlaku di seluruh dunia
boleh menyebabkan peningkatan keperluan petroleum. Jadi kita punya petroleum boleh habis. Itu antara isu sosio-saintifik. Selain itu, boleh menyebabkan kesan rumah hijau, menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Boleh juga menyebabkan hujan asid. Gas-gas beresid yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil ni, dia boleh menyebabkan kejadian hujan asid. Jadi hujan asid ni dia boleh bagi kesan dan boleh menyebabkan hasutan kepada struktur binaan bangunan, boleh menyebabkan logam berkarat dan juga menyebabkan kemusnahan hutan dan ketandusan tanah. Macam mana hujan asid ni dia boleh ada kaitan dengan tanah pula? Macam mana? Cuba boleh jawab? Apa pula kaitan hujan asid ni dengan kesuburan tanah? Cuba dapat jawab? Aira? Aira? Ya, cikgu. Apa kaitan hujan asid ni dengan kesuburan tanah? Kenapa kalau ada hujan asid tanah pula tak subur? Sebab hujan tu asid, dia akan dia akan jadikan tanah tu rosak. Macam tu, cikgu. Okey, betul. Dia boleh jadikan tanah tu rosak. Disebabkan oleh Petroleum. disebabkan oleh pH. Oh, pH. pH tanah tu dia berubah. Jadi tanah tu tak subur. Okey, thank you Aira. Jadi ini tadi adalah antara isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Ya, tapi ada 3 yang utama. Kenderaan bermotor mengeluarkan asap yang mengandungi gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang merupakan gas rumah hijau. Jadi ia boleh menyebabkan pemanasan global. Selain itu, dia boleh meningkatkan peningkatan penggunaan kenderaan bermotor di seluruh dunia. Boleh menyebabkan peningkatan keperluan petroleum. Jadi petroleum boleh habis. Isu sosio-saintifik yang lain adalah gas-gas berasid. Hujan asid tadi, dia boleh memberi hakisan kepada struktur binaan, menyebabkan kemusnahan hutan dan ketandusan tanah. Jadi apa pun dia punya aplikasi? Apakah aplikasi teknologi hijau ni dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan? Yang pertama, awak boleh guna pengangkutan hijau. Apa maksud pengangkutan hijau? Yang mesra alam. Maksud pengangkutan hijau ni yang mesra alam, yang tak mencemarkan alam sekitar lah. Contohnya seperti awak boleh boleh jalan kaki. Awak tengok piramid segitiga ni. Boleh berjalan kaki, guna basikal. Kalau tak dapat jalan kaki, guna basikal. Okey, kalau dapat basikal, guna pengangkutan awam. Lepas tu kalau tak ada, guna kenderaan perkhidmatan, teksi, berkongsi kenderaan. Kalau tak dapat, paling tak dapat lah, barulah awak boleh guna kenderaan secara individu. Aplikasi lain dia adalah penciptaan kenderaan gas asli. Macam cikgu ada bagi tahu minggu lepas tu, di Sarawak kita ada buat sediakan perkhidmatan bas dari menggunakan gas hidrogen. Itu adalah penciptaan kenderaan gas asli. Itu antara aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Sebab tadi kan isu dia petroleum dah nak habis kan. Jadi boleh aplikasi dia macam mana penciptaan kenderaan daripada gas asli. Kemudian penggunaan bahan api bio. Bahan api bio ni dia merujuk kepada asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran
serta lemak haiwan. Jadi dia merupakan sumber alternatif yang mesra alam. Ini antara selain di Sarawak, ada di Melaka juga ada penggunaan bas elektrik. Itu penciptaan kenderaan gas asli tadi ya. Kemudian awak guna pengangkutan hijau itu antara tiga tu adalah aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik sektor pengangkutan. Cikgu ulang balik. Yang pertama, penciptaan kenderaan gas asli. Yang kedua, penggunaan bahan api bio. Dan yang ketiga adalah pengangkutan hijau. Aaron, sebut balik apa 3 aplikasi teknologi hijau yang cikgu baru je sebut dalam sektor pengangkutan. Aaron? Kong? Kong? Mengadakan tadi. Okey, Kong. Apa dia? Sebutkan balik apa yang cikgu sebut tadi. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan. Tak tahu. Baru je cikgu sebut ada 3. Ada 3 yang cikgu sebut tadi. Cikgu ulang balik ya. Penciptaan kenderaan gas asli, penggunaan bahan api bio, dan yang ketiga adalah pengangkutan hijau. Contoh pengangkutan hijau seperti apa? Contoh pengangkutan hijau. Siapa yang tahu? Pija? Pija boleh jawab? Apa contoh pengangkutan hijau? Bas elektrik ke Bas elektrik. Okey, selain dari itu? Basikal. Basikal. Okey. Penumpang kawan. Tumpang kawan, kongsi kenderaan. Okey, bagus. Kenderaan. Itu yes, itu adalah pengangkutan hijau. Saya jawab soalan. Nyatakan kesan jika jumlah kenderaan yang menggunakan bahan api fosil semakin meningkat. Apa yang berlaku kalau jumlah kenderaan yang menggunakan bahan api fosil ni makin meningkat? Apa yang jadi? Gas karbon dioksida semakin meningkat dan memberi kesan pada rumah hijau. Thank you Hana. Betul. Menyebabkan gas karbon dioksida dan gas monoksida, karbon monoksida meningkat. Jadi menyebabkan kesan rumah hijau. Boleh juga menyebabkan pemanasan global. Selain itu, apa lagi? Apa lagi boleh jadi? Menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara, okey, betul. Ada lagi yang nak tambah? Lain? Okey, betul lah. Apa tadi yang jawab yang kedua tadi? Saya tak perasan nama. Okey, yang kedua, soalan kedua ni. Bahan api bio merupakan tempat kosong yang dihasilkan daripada tempat kosong dan tempat kosong. Apa dia? Bahan api bio merupakan sumber alternatif. Sumber alternatif yang dihasilkan daripada minyak sayuran dan lemak haiwan.
Yes, minyak sayuran dan lemak haiwan. Dapat Siti? Dapat jawab tadi Siti ke? Ya, Thank cikgu. you. Okay, thank you. Okay. Jadi habis dah subtopik 4.5. Masuk subtopik yang terakhir. Okay. Habis. Okay. Ini ada satu lagi, teknologi hijau dan kehidupan. Okey, awak semua pernah dengar tak jejak kaki karbon? Pernah. Pernah tak? Pernah? Apa tu? Pernah cikgu. Gas rumah Okey. hijau. Gas rumah hijau. Yes. Jejak kaki karbon ni adalah jumlah gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia seperti dari asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. Itu adalah jejak kaki karbon. Jadi pihak kerajaan ni dia dah mula laksanakan dasar tenaga boleh baharu dan dasar teknologi hijau untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ni dan seterusnya dia boleh mengurangkan jejak kaki karbon. Langkah-langkah yang awak boleh ambil untuk kurangkan jejak kaki karbon, contohnya seperti awak boleh salin dalam buku nota yang cikgu suruh awak sediakan tu. Langkah-langkah dia seperti awak boleh memperkenalkan amalan teknologi hijau di sekolah melalui kempen seperti pameran teknologi hijau. Itu yang pertama. Selain itu, awak boleh mengadakan pertandingan yang bertemakan teknologi hijau seperti reka bentuk produk inovasi bandar hijau, kereta solar dan sebagainya. Selain itu, juga boleh memperkasakan amalan kita semula di rumah dan boleh mengadakan kempen tentang kecekapan dan penjimatan elektrik. Contohnya macam video yang cikgu tunjukkan pada awak minggu lepas tu, kan ada dia sekali dengan lagu dia tu. Itu adalah salah satu daripada kempen tentang kecekapan dan penjimatan elektrik. Itu langkah-langkah yang boleh digunakan untuk mengurangkan jejak kaki karbon. Jadi habislah semua subtopik dalam topik 4 kita pada hari ini. Jadi sebelum kita habiskan kelas, cikgu nak tanya, apa yang kita belajar hari ini? Kita mula Abraham. Lepas ni bersedia Iman. Iman boleh bersedia jawapan apa yang kita belajar hari ini. Apa yang awak faham apa yang kita belajar hari ini? Abraham? Hello? Okay, Iman? Syami? Apa cikgu? Okey, apa yang awak belajar hari ini? Boleh kongsikan sedikit apa yang awak belajar hari ini dalam kelas ni, apa yang awak boleh tangkap? Apa-apa je yang awak boleh tangkap? Danish? Sorry cikgu, tidur lah. Okey, Syami, cuba kongsikan sikit apa yang awak ada belajar hari ini. Apa yang awak dapat tangkap? Apa saja yang awak tangkap? Tentang sektor pengurusan sisa dan air sisa. Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, apa yang awak belajar satu tadi? Tentang pencemaran sungai, air laut. Pencemaran sungai. Jadi aplikasi dia macam mana lah tadi? Ingat tak? Cara pencegahan dah.
Mm-mm. Jap. Untuk makan. Okey. Contohnya, ingat tak 5R tadi? Ingat. Itu antara aplikasi dia 5R. Okey, thank you. Okay. Okey, thank you Syami. Makan-makan. Danish. Terusnya Danish. Lepas ni Hana prepare ya. Danish. Ya, cikgu. Okey, sebutkan apa-apa je yang awak boleh tangkap dalam kelas hari ini. Pasal isu sosial saintifik dengan aplikasi. Okey, itu yang mana? Kita ada belajar apa? Ada 2 kan? Ada 3 subtopik tadi kita belajar. Yang mana yang awak rasa awak paling ingat? Dalam sektor mana? Cikgu ulang balik sektor tadi, sektor pengurusan sektor teknologi hijau. Sektor yang mana dalam teknologi hijau tu? Sektor teknologi hijau. Tadi cikgu ada sebut sektor pengurusan sisa air sisa ada. Selain dari itu ada sektor pertanian dan perhutanan. Kemudian ada sektor pengangkutan. Okey, yang mana satu yang awak boleh ingat? Antara 3 tu. Sektor dalam teknologi hijau. Itulah sektor dalam teknologi hijau ada 7 dan 3 yang cikgu sebut tadi adalah antara sektor dalam tu. Jadi antara 3 tu yang kita belajar hari ini, mana satu yang awak boleh ingat paling banyak? Sektor pertanian dan perhutanan. Pertanian dan perhutanan. Apa yang awak ingat dalam situ? Pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Okey, macam mana? Kawal lah. Okey, sebenarnya dalam sektor pertanian dan perhutanan tadi tu awak belajar yang penebangan pokok, pembakaran secara terbuka, penggunaan racun serangga, itu. Okey, thank you. Danish kan tadi? Thank you Danish. Lagi Hana, apa yang awak belajar hari ini? Okay. Tentang sektor pengangkutan, cikgu. Sektor pengangkutan, okey. Apa yang awak ingat? Isu sosial saintifik dia apa? Tentang apa itu? Asap kenderaan. Asap kenderaan. Menghasilkan karbon dioksida dan monoksida. Ya, yes, betul. Aplikasi dia? Aplikasi dia awak boleh guna pengangkutan. Apa nama tu tadi? Pengangkutan apa? Pengangkutan hijau. Guna pengangkutan hijau. Okey Hana, thank you. Terusnya Kong. Okey, Kong. Kong. Kita tak ada Mandy. Mandy? Rina? Aira? Andrea? Patricia? Patricia? Cikgu apa? Boleh bagi tahu apa yang awak belajar hari ni? Apa yang awak ingat? Apa-apa je yang awak ingat?
Patricia. Hilang dah. Pija? Pija? Apa cikgu? Okey. Sebutkan apa yang awak ingat yang awak belajar hari ini. Isu sosial saintifik pertanian dan kehutanan. Lepas tu Okey. apakah kita Apakah aplikasinya? Okey. Okey, thank you. Lagi Priti? Thank you Pija. Priti? cikgu? Aaron? Cikgu balik pada Abraham. Abraham, Ya, cikgu. apa yang awak ingat? Awak belajar apa hari ini? Isu sosial saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Dan beserta dengan Aplikasi teknologi hijau. yes, aplikasi dia. Okey, jadi dengan itu habislah sudah kita punya kelas. Kita boleh baca di sini. Nindi, ini tak dapat bercakap kan Nindi? Mic rosak ke apa kan? Okey, jadi habislah kelas kita pada hari ini. Jadi sekarang boleh buka kamera? Pelajar? Nampak rambut. Ya. Okey. Siapa dapat buka kamera, boleh buka kamera. Lepas tu cikgu nak ambil gambar. Okay, Amir. Syahmin. Syahmin dah. Tutup balik dah. Hilang. Dah. Hilang. Bila gambar cikgu? Sekarang cikgu ambil gambar. Yang lain tak nak ke? Cikgu ambil gambar sekarang Okey. Siti, Aira. Lagi ada lagi yang lain? Okey. Abraham. Bye. Tak ada lagi yang lain Cikgu ambil gambar sekarang. 1, 2, 3. Syami tak nak nampak muka ke? Rambut je ni. 1, 2, 3. Okey, thank you kerana hadir kelas pada hari ini. Okey. Jumpa lagi. Take care. Selamat Hari Raya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Tata tiri tutu. Okay, take care. Bye, Kong. Okay, sama-sama. Ya, Aman. Dia punya dua ni ke? Guna handphone dengan ni Dewi punya guna handphone dengan laptop ke? Dewi tak dapat, suara laptop Dewi tak dapat, Dewi guna phone. Dan fungsilah Dewi guna laptop untuk present dan phone untuk cakap. So laptop Dewi ni tak ada problem. Patutlah kamera Dewi macam kamera handphone. Macam tu. Sebab laptop Dewi ni kalau Dewi guna earphone dekat laptop pun dia memang tak dapat.
tadi Dewi gabung 2 kelas kan? Gabung 2 kelas. Memang untuk minggu depan pun Dewi nak gabung ke 2 kelas? Dewi bagi tahu dia orang tadi Dewi nak gabung tapi Amal tak jadi hari Jumaat. Puan Tracy cakap kalau boleh dia nak anjak pergi hari Selasa dia cakap. Amal ada kelas ke time tu? Hari Selasa pagi lah. Tapi boleh Selasa. Budak diploma tu dia okey je. Dewi ada dia nak 9:10 dia baru baca dia punya set ni. Dewi. Yang berpasangan tu kan, kita tak faham sebenarnya. Dia sebenarnya macam kita mengajar dengan Dewi lah. Sama-sama macam tu. Kira macam tu lah Mal. Sebab Dewi pun dia nak tanya Joanna, macam mana dia buat? Tak dia buat. Kalau berarti dia maksud dia mengajar sama-sama mula hari tu dia fikir macam tu. Tapi dia tengok balik borang-borang semua tu apa yang dia nak di sini. Tapi kalau ikut borang tu kan, dia Dewi seorang je kan? Kalau ikut borang yang pengajaran berpasangan tu kan, dia bersama pasangan praktikum. Yang ni tak tahu borang apa ni. Ya kah? Dia ada 2 borang tau. Tapi yang Puan Tracy bagi tahu dalam grup dia cakap untuk penilaian kolaboratif tu bersama guru pembimbing. Itu pun Dewi pun borang dia balik lah. Yang ni borang apa ni? Rekod pengajaran pasangan lampiran 2A ni kan. Nama pelajar, khusus ambilan, nama pelajar, nama pasangan praktikum, nama guru pembimbing. Okey. Ni lain tak? Yang ini. Lepas tu yang kolaboratif tu memang ada borang lain juga. Kolaboratif tu. Ke yang ni lain-lain ikut? Yang ni borang sesi kolaboratif. Yang ni lah kot yang bersama dengan guru pembimbing. Rasanya ni lah Amal. Yang dengan guru pembimbing. Dewi pun tengok borang ni lah tu. Dewi dapat semua borang lah kan? Nanti Dewi yang ni sama? Yang ni ada tak? Ni dapat tak? Yang ni macam Dewi tak dapat. Ni tak ada? Tapi nanti Dewi cek balik lah. Hari tu kemarin Dewi cek tak ada ni. Kolaboratif yang ada. Dia tengok. Nama pasangan tak ada. Tapi nanti Dewi tanya balik dengan Puan Tracy lah. Okey, tapi minggu depan kita masuk je lah kelas Dewi. Okey. Hari ni punya kan. Nanti kita forward dengan Dewi apa dia punya lah. Jadi okey. Okey lah, kita suka yang Dewi suruh student cari guna internet tu. Tapi Dewi lagi aktiviti lain. Dewi untuk penilaian kan, Dewi jangan gabung kelas lah. Ya kah? Sebab kan, bila Dewi gabung kelas kan, student jadi ramai. Ini macam trik lah. Sebab kan minggu lepas kan Dewi dah buat kelas satu kelas je. Jadi sangat sikit. Kurang je. Itu dia suruh gabung. Puan Tracy tu ada komen ke pasal bilangan pelajar? Dia komen pasal bilangan. Sebab mula tu ramai. Ada pelajar tu ramai. Tapi hujung-hujung tu kan tinggal ada berapa orang lagi tu. Hujung-hujung dia cakap boleh gabung kelas. Minggu lepas dia rasa dia ada 9 orang student kah? 9 pelajar. Jadi dia suruh gabung dia cakap. Okey lah. Kalau boleh gabung. Tapi yang susahnya sebab ramai kan. Jadi seorang-seorang sebab kita kan bukan kan. Lagi seorang-seorang respon. Tapi okey lah maksudnya. Tapi mungkin dia akan faham lah pasal benda tu Sebabnya kalau ikut
kalau kita nak buat apa semua yang macam dalam kelas tapi kita nak buat dalam online memang susah sikit lah kan. Tapi hari tu masa kita dengar taklimat tu kan, memang untuk penilaian ni memang kita kalau boleh buat yang paling baik yang kita boleh buat lah. Oh, okay. Kita buat hari ni kan, kita tengok Dewi memang Dewi cuba buat cuba untuk cover macam kita anggap budak tu memang boleh stay dalam kelas kita sampai habis. Tapi memang budak tu memang stay lah, ramai lah tak tengok. Okay lah. Dewi pernah tak try ni buat quiz online masa quizzes tu kah? Pernah, Dewi pernah buat. Buat live PPM, pernah? Live. Pernah quizzes. Nanti Dewi buat lagi lah. Okay. Okay lah kan budak sebab tu macam boleh menarik minat dia orang lah. Dewi takut tadi Dewi fikir nak buat quizzes macam tu. Dewi dah prepare soalan. Tapi Dewi pernah buat dalam kelas time kelas bersemuka tu, time tu Dewi buat kan. Dia orang punyalah ambil masa lama sebab dia orang nak buat sampai betul semua. Jadi dia orang ulang buat, jadi lama tunggu. Yang Dewi keluar dia masuk macam tu ke? Macam mana? Dia orang buat banyak attempt lah. Maksudnya bila salah dia orang keluar dia orang buat lagi. Macam tu. Yes, ya. Orang buat itu yang lama itu yang Dewi tak jadi buat tadi. Dewi try depan untuk kelas lain Dewi try. Yalah nanti Dewi try. Dewi limitkan soalan. Dewi buat soalan senang-senang je pun, tak apa. Okay. Supaya dia orang boleh dapat betul semua lah kawan-kawan dalam. Okay lah. Okay, nanti Dewi buat juga. Tapi mungkin Dewi masukkan satu kebat kot. Kan hari tu dia tegur pasal kebat juga. Dewi bagi soalan senang dia cakap. Yang rendah. Tu macam mana soalan kebat tu Amalah? Kebat tu kan. Dewi buat. Dewi kalau macam nak tunjuk, Dewi buat satu soalan dalam satu slide tu kan. Dalam penyelesaian masalah. Soalan yang macam tu macam dia macam tadi ada ke Cik Dewi tanya soalan-soalan kebat tapi cuma Dewi tak tunjuk lah. Macam dia pergi kelas lalu je macam tu. Ya kan. Yang contoh macam apa kaitan pula tanah tu tadi dengan hujan asid macam tu kan tadi? Boleh juga macam tu. Berfikir macam dia ambil masa lama lah sikit untuk fikir tapi dia boleh lah jawab soalan. Okay nanti Dewi soalan depan tu bagaimana? Sikit lah. Nanti kita buat lah selain macam tu. Nanti minggu depan ni kita masuk okey je. Okay. Jadi Amal masuk Amal masuk 3-3 lah kelas Dewi kan? Sebabnya dia Isnin sekali bersemuka bimbingan. Kan? Okay. Isnin, Selasa dengan Jumaat. Isnin tu kita bagi student kita masuk sekali, Dewi? Okay. Pukul 9 dan 10 juga. Bye. Ya Ma, thank you. Bye. Selamat Hari Raya. Nanti jumpa lah bagi duit raya kat kita. Amal lah bukan senior bagi ke? Bye Amal, thank you.